Testing percubaan 1 2 3 1. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saya panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini ataupun pada waktu malam ini kita sama-sama dapat bertemu sekali lagi, sambungan daripada seminar pendidikan khalifah yang telah berlangsung pada hari Sabtu lepas di Universiti Melaya. Tetapi pada kali ini kita meneruskannya dalam mood yang sedikit berbeza kerana saya sudah pun kembali ke Finland, manakala tuan-tuan dan puan-puan berada di lokasi masing-masing. Dan saya harap pada pukul 10 malam waktu Malaysia ni, maknanya semua orang dah selesa lah, hal-hal rumah, makan malam, hal-hal sekolah anak ke dan sebagainya. Kalau ada yang dah sibuk nak memulakan persekolahan tu, semuanya dah dapat diselesaikan dan kita luangkan masa, insyaAllah tidaklah begitu panjang, sedikit saja pada malam ini untuk kita sambung apa yang telah kita bincang sedikit di dalam seminar tempoh hari. Dan saya juga mengharapkan agar sahabat-sahabat semua selepas balik daripada seminar tempoh hari, ada pelbagai perkara yang datang di fikiran dalam bentuk idea, perancangan, terutamanya lah bagi cikgu-cikgu yang nak memulakan persekolahan sesi penggal baru ni, dan juga bagi ibu bapa yang anak-anak dah nak mula bersekolah kan. Tentu ada macam-macam perkara di dalam fikiran, dan mudah-mudahan apa yang telah dibincangkan serba sedikit pada seminar tempoh hari adalah menyediakan beberapa alat ataupun tools yang boleh diguna pakai untuk menolong tuan-tuan dan puan-puan mengendalikan peranan masing-masing, insya-Allah. Jadi kita terus pergi kepada apa yang telah kita bincangkan tempoh hari. Bila kita sebut tentang proses-proses yang wujud di dalam design thinking tu, kadang-kadang proses itu disebut sebagai proses yang berbentuk seperti belian. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok pada gambar rajah yang saya sediakan itu, maknanya dia mencapah dan kemudian dia menjurus, dia mencapah dan kemudian dia menjurus, dan dia membentuk dua buah belian, ya. Kalau kita lihat di situ, apakah yang dimaksudkan di situ? Dia bermaksud, kalau kita tengok daripada awal, bermula daripada permasalahan yang kita nak tackle tu. Proses pertama untuk kita berinteraksi dengan masalah itu adalah dalam bentuk mencapah. Kita boleh lihat di bahagian understand tu, mencapah dalam arti kata kita sedang meluaskan pemahaman kita terhadap masalah tersebut melalui apa yang kita sebutkan hari itu sebagai empathy. Kita cuba nak faham masalah tu daripada 360 darjah sebanyak mungkin, supaya jangan satu-satu masalah itu kita memahaminya daripada sudut yang sempit. Kita tackle masalah yang kita nampak sahaja, sehingga kita terlepas pandang bahawa sebenarnya ada banyak faktor lain yang berada di belakang apa yang kelihatan pada masa tersebut. Jadi proses kita katakan sebagai empathy itu adalah merupakan proses untuk memahami, understand. Jadi dia merangkumi sebanyak mungkin, banyaklah kan maklumat yang kita dapat ketika kita menjalankan proses yang pertama ini. Kemudian apabila kita telah mendapat banyak maklumat melalui proses kita kata untuk memahami sebentar tadi, maka kita menjurus pula daripada maklumat yang banyak, kita cuba untuk narrow down supaya jangan kita cuba untuk mula memikirkan penyelesaian ketika idea kita tentang masalah itu banyak, ya. Contohnya kalau kita ingat balik masalah tema yang pertama, iaitu guru-guru sukar untuk menghabiskan silibus. Bagaimana kita nak mengatasinya? Jadi bila kita nak memahami masalah tersebut, yang pertamanya kita cuma nampak cikgu tak boleh nak menghabiskan isi kandungan pembelajaran yang perlu disampaikan. Tapi bila kita temu bual, kita cuba korek dengan lebih mendalam lagi, kita dapati sebenarnya masalah tu membabitkan begitu banyak pihak.
membabitkan begitu banyak faktor sehingga ia kelihatan begitu kompleks. Jadi ketika benda tu tengah overwhelming, begitu banyak maklumat, kita susah nak memikirkan tentang penyelesaian, sehinggalah kita boleh narrow down dia dan kita mula untuk memikirkan solusi itu daripada satu perspektif. Kita jangan memikirkan penyelesaian itu semasa bayangan di kepala kita ialah 500,000 cikgu yang ada dekat Malaysia tu. Kalau kita fikir begitu, maka penyelesaian yang kita akan lakukan nanti akan longgar. Penyelesaian itu akan banyak compromise kerana kita nak cover, kita nak masukkan seramai mungkin, dan akhirnya dia menjadi penyelesaian yang tidak konkret. Kita kena narrow down dia dan kita kena melihat masalah itu daripada sisi pandang satu individu. Sebab itulah kita mencadangkan supaya user ataupun tuan punya masalah ataupun pihak yang berdepan dengan masalah itu, kita kenali dia sebagai individu. Dan bila ada individu, maka barulah kita berhenti daripada membuat andaian dan kita mula akan pergi kepada manusia seorang demi seorang, bertanya kepadanya dan untuk mendapatkan perspektif daripada beliau. Dan proses itu mula daripada kita kata mencapah tadi, kita narrow down untuk pergi kepada apa yang kita katakan sebagai point of view tadi. Jadi dia adalah bersifat menjurus, mengecilkan skop untuk merumuskan masalah dengan tepat melalui proses kita katakan proses define ataupun pentakrifan, kan. Jadi bila kita pergi kepada component point of view, oleh kerana tajuk pada hari ini ialah kita nak berbincang tentang ideation, proses untuk mula mengeluarkan idea-idea untuk mencipta penyelesaian, dia mesti berasaskan kepada point of view yang kukuh. Dia mesti berasaskan kepada satu penyataan masalah yang very personal dan mempunyai impact yang besar. Jadi point of view itu kita dah buat dah masa dekat seminar hari itu. Kita bayangkan, saya ambil tema yang kedua untuk contoh kita pada malam ini. Kita katakan remaja keterlaluan bermain game dan melayan media sosial. Itu adalah masalah yang kita cuba atasi. Jadi di peringkat permulaannya, kita memikirkan remaja itu sebagai sekelompok remaja. Kemudian keperluannya ialah untuk perlu berhenti membuang masa bermain game dan melayan media sosial kerana tanggungjawab sekolah dan keperluan masa hadapannya. Ini adalah point of view awal yang kita letakkan. Kalau sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu, ibu bapa semua masih ingat, kita berikan contoh pada hari Sabtu yang lepas tentang soal remaja perlu untuk memakan makanan yang sihat supaya menyokong tumbesaran kognitif dan juga fizikal dia, kan. Jadi bukanlah penyataan itu penyataan yang salah, tetapi dia adalah merupakan penyataan yang tidak pergi kepada masalah yang sebenar-benarnya berada di belakang apa yang kita lihat. Jadi kalau kita berhenti setakat di sini dan kita mula nak memikirkan solusi kepada masalah, boleh keluar penyelesaian. Tapi cuba tuan-tuan dan puan-puan bayangkan, kalau kita mula memikirkan penyelesaian berdasarkan point of view yang ini, maka kita terus percaya bahawa remaja bermain game dan melayan social media ini adalah merupakan perbuatan membuang masa, dan kita perlu menginsafkan mereka supaya mereka ingat balik kepada tanggungjawab sekolah dan keperluan masa hadapan mereka. Jadi mungkin kita akan berletih lah, kita akan membebel bahawa kamu akan rugi kerana sekarang ni kamu buang masa, sedangkan pada masa akan datang kamu ada macam-macam tanggungjawab lagi. Dan kita pun buat kempen ke, kita buat program, kita panggil someone untuk datang ke sekolah berceramah ke, dengan penyataan masalah yang seperti ini. Bukan tidak berkesan, tetapi mungkin tidak menyelesaikan masalah yang sebenar-benarnya berada di sebalik mengapa remaja contohnya keterlaluan bermain game dan melayan media sosial ni tadi, kan.
Maka bila kita nak perbaiki cara kita nak takrifkan masalah itu, kita pergi kepada individu. Kita tidak terikat kepada assumption kita terhadap sekumpulan remaja, tetapi kita perlu bertemu, mendatangi, bertanya kepada remaja tersebut kenapa dia buat benda tu. Dan ini kita dah sentuh dahulu. Jadi bila masing-masing tanya kepada individu-individu yang terbabit dalam masalah ini, kita cadangkan pada suatu ketika dahulu, pertanyaan itu lebih mendapat maklumat yang pelbagai kalau kita pergi kepada kelompok yang ekstrim. Bukan kepada pemain game biasa, tapi kepada yang tegar bermain game ataupun yang langsung tak main game. Jadi di situ kita akan dapat maklumat-maklumat yang lebih berharga. Jadi bila cikgu-cikgu ataupun ibu bapa ada bertanya kepada beberapa individu remaja untuk memahami mengapa mereka bermain game, maka untuk kita perbaiki point of view tadi, ini adalah beberapa langkah yang dicadangkan lah. Pertama sekali, maknanya kita duduk dalam satu bilik mesyuarat contohnya, dan kita ada ruang yang sesuai. Kemudian apabila masing-masing nak berkongsikan ceritanya, ambil giliran. Maknanya semua orang kena ada peluang untuk bercakap dan jangan pintas percakapan satu sama lain, dan ceritakan di dalam meeting kita lepas kita dah interview remaja-remaja ni hal-hal yang bersangkutan dengan aspek-aspek yang saya senaraikan itu sebagai cadangan. Yang pertama, kita nakkan supaya individu itu real. Jadi kita nakkan umur dia, lokasi dia, jantina dia. Mungkin nama dia kita rahsiakan kerana kita tak mahu mengganggu privasi dia, tapi kita mahu dapat sejelas mungkin bayangan remaja yang kita maksudkan itu siapa. Ya, kerana remaja-remaja ni faktor umur, faktor jantina, duduk dekat mana, mungkin ada mempengaruhi mengapa mereka terjebak di dalam masalah tersebut kan. Kemudian yang keduanya, kita ingat balik masa kita interview tu, apakah cerita paling menarik, something yang kita teringat-ingat bila kita lepas jumpa dengan remaja tu, kita bercakap dengan dia, apa cerita yang kita paling teringat. Mungkin dia ada cerita macam-macam benda, tapi dalam 5 benda yang dia cerita tu, benda yang paling kita ingat apa, yang itu kita kena highlight. Kemudian yang ketiga, motivasi, ya. Apakah perkara yang paling individu berkenaan ambil berat dan apakah motivasinya. Contohnya masa kita tanya individu itu, kita dapati bahawa yang paling dia titik beratkan ialah masa ketika dia main game tu. Walaupun dia banyak bermain game, tapi sebenarnya dia ada jadual tertentu, dan masa itu ialah kerana dia bermain game itu bukan main seorang-seorang, tetapi dia ada team dia ada pasukan dia, dan dia ada orang yang dia berinteraksi. Jadi macam mana dia berinteraksi? Ketika dia main game itu, kita pandang daripada jauh, kita cuma nampak yang budak-budak ni main game. Tapi bila kita duduk dekat-dekat, kita pasang telinga, kita dengar sebenarnya semasa mereka bermain game itu, apa yang mendatangkan kepuasan kepada mereka bukanlah pada aktiviti menembak ke, ataupun aktiviti. Kat depan saya ni pun tengah ada budak main game lah. Anak saya tengah main game PS4 sekarang ni, tengah cuti sekolah. Jadi kita pasang telinga kan, maknanya perbualan dia di antara kawan-kawan dia apabila mereka bermain game itu secara online. Jadi yang memberikan kepuasan kepada dia semasa bermain game itu, yang menyebabkan dia tidak jemu bermain game yang sama setiap hari, adalah kerana interaksi yang berlaku ni tadi. Jadi yang itu kita kena bring in, kita kena bawa masuk ke dalam mesyuarat kita sebagai feedback daripada pertemuan yang telah dilakukan. Dan yang terakhirnya, kita juga kena fikirkan apakah soalan berbaki. Kalau selepas kita bincang dalam meeting ni, kita fikirkan kalau kita masih ada peluang untuk jumpa balik dengan budak yang kita interview tu, apakah soalan-soalan yang mungkin kita nak tanya dalam peluang kedua ni. Yang itu juga kita ketengahkan, ya. Jadi selepas kita menghimpunkan pandangan-pandangan ini, maka point of view ataupun penyataan masalah kepada benda yang kita nak selesaikan ini menjadi lebih intimate,
menjadi lebih personal dan menggambarkan situasi seorang individu di peringkat ini, ya. Jadi kalau tadi kita katakan remaja, maka kita dah lebih menjuruskan dia, kita spesifikkan dia dengan kita kata remaja lelaki berusia 16 tahun, dia tinggal di Taman Medan contohnya dan bersekolah di sekolah harian. Jadi 16 tahun lelaki, ada faktor-faktornya. Kemudian dia tinggal di Taman Medan, bermakna Taman Medan ini menggambarkan dia ini adalah merupakan seorang yang duduk di pinggir Kuala Lumpur, maknanya orang yang duduk di kawasan urban, kawasan bandar, dan bersekolah di sekolah harian. Maknanya sekolah harian ini dia ada jadual sekolah, tetapi selepas daripada habis waktu persekolahan, dia ada masa yang dia decide sendiri apa yang dia nak buat. Dia berbeza daripada orang yang duduk di asrama yang dikongkong dan juga dikawal dari segi jadual mereka. Kemudian hasil daripada pertanyaan itu kita memperbaiki takrifan kita terhadap keperluan dia dengan kita berkata remaja lelaki berusia 16 tahun tinggal di Taman Medan, bersekolah di sekolah harian, perlu untuk mendapatkan orang dewasa yang prihatin untuk menyokong emosi dan sosial beliau. Jadi keperluan dia semasa dia bermain game itu adalah untuk mengisi masalah yang dia hadapi dari segi aspek emosi dan daripada aspek sosial beliau, kerana ada sesuatu yang berlaku di sebalik ketagihan beliau bermain game itu. Kerana bila kita interview dia, kita cuba untuk faham sebenarnya dia bermain game itu adalah sebagai satu permulaannya, adalah sebagai satu escapism, kerana ada something yang dia lari daripadanya, iaitu masalah dekat rumah. Apabila dia ada masalah dengan parents dia ada masalah sesama mereka, maknanya mak dengan ayah bergaduh contohnya, dan mengabaikan beliau ini tadilah. Jadi rupa-rupanya apa yang paling surprising kepada kita ialah masa kita interview dia tu, kita dapati bahawa dia perlu dibantu untuk memaknakan kembali kehidupan dia, kerana tidak ada makna untuk dia memikirkan masa hadapan yang tidak kelihatan. Sekiranya masa sekarang di depan mata pun sudah tak ada makna. Contohnya macam kita katalah budak-budak yang merempit ni, kita kata kamu ni tak takut mati ke? Kita soalan bila kita tanya tak takut mati ke, soalan itu mungkin relevan bagi orang yang sayangkan kehidupan, maka kematian itu boleh menamatkan kehidupan. Jadi kalau kita kamu ni tak takut mati ke? Kalau kamu mati macam mana? Tapi bagi remaja yang kehidupannya sudah tidak ada makna, kehidupannya pun dia tak ada apa-apa yang disayang dalam kehidupan ini, maka mengapa kematian perlu difikirkan? Hidup dengan mati, hidup tu tak ada beza dengan mati. Jadi tidak berkesan untuk mati itu menjadi cermin bagi dia menilai kehidupan. Jadi dalam kes tadi, kalau kita nak bincang tentang kamu main game ni bahayanya, tentang masa depan kamu nanti kamu nak kerja macam mana, tak payah fikirlah tentang masa depan tu, sedangkan masa yang dia ada sekarang ini adalah masa yang meaningless, masa yang dia tak tahu apa maknanya dalam kehidupan dia. Maka yang dia perlukan bukanlah kelas tambahan yang lebih banyak, bukanlah denda, bukanlah kempen untuk berhenti daripada bermain game, tetapi apa yang boleh memenuhi keperluan sebenar dia di sebalik dia main game tu, iaitu dia perlukan sokongan emosi, dia perlukan sokongan sosial, dia perlukan kepada let's say guru yang bertanya khabar, kamu apa khabar, hidup kamu okey ke tak okey, adakah kamu happy, apa yang berlaku dekat rumah, bila kamu main game ni tak ada orang ke yang marah dengan kamu. Jadi bila kita tanya soalan-soalan itu, barulah terkeluar bahawa yang perlu diselesaikan terlebih dahulu adalah dari segi makna dia ni tadi kan. Jadi sebab itu kalau kita ingat balik dalam Al-Quran, apabila Allah Ta'ala menyebutnya di dalam surah Al-Fil, ya, Allah SWT, saya sebutkan dalam seminar tempoh hari, Allah SWT memerintahkan supaya sembahlah Rabba hadzal bait, ya, Tuhan kepada Kaabah ini, allazi atma'ahum min ju' wa amanahum min khauf, yang Tuhan itu adalah merupakan Tuhan yang memberi makan kepada mereka
agar terlepas daripada kelaparan dan mengamankan mereka daripada ketakutan. Jadi kalau kita nak berdakwah, contohnya kita nak sampaikan Islam, kita nak cerita tentang akhirat, kita nak cerita tentang melaksanakan peraturan hukum hakam Tuhan, tetapi jangan kita lupa bahawa keperluan utama yang sedang membelenggu mereka itu adalah mereka hidup dalam ketakutan dan mereka hidup dalam kelaparan. Maka ketakutan dan kelaparan itu adalah keperluan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu agar hal-hal yang lain itu boleh jadi meaningful, menyusul kemudiannya, kan. Jadi di sinilah pentingnya untuk kita memperbaiki point of view kita. Jadi bila kita dah ada point of view yang kukuh, yang ada unsur personal, ada personal touch, kita katakan tadi, ada elemen emosi, maka daripada sini barulah kita berpindah kepada peringkat ideation. Dan ideation ini adalah proses untuk menghasilkan sebanyak mungkin idea yang caranya adalah dengan menggalakkan semua orang yang terbabit ni untuk berfikir sebebas mungkin, tanpa ada rasa takut. Ada idea, orang kata ada stupid idea ke, there is no such thing as stupid idea. Maknanya keluarkan sahaja, apa-apa sahaja. Dan kerana itu, masa saya buat beberapa sesi di sini, di Finland ini, antara perkara yang dinasihatkan oleh guru saya, coach kami dekat sini, ialah dia kata apa ni dia panggil, SWOT analysis adalah merupakan kaedah yang tidak begitu sesuai untuk ideation process. Kerana dalam SWOT analysis ini kita kemukakan idea, dan pada masa yang sama juga ketika itu kita nak menilai mana yang kuat, mana yang lemah, dan itu menghalang daripada keluarnya lebih banyak idea kerana kita nak judge idea tu. Oleh sebab itu kita kena ambil kira bahawa dalam proses ideation ada beberapa ciri yang perlu dipertimbangkan. Dan sebelum saya sentuh tentang ciri itu, sekarang ini setelah kita ada point of view, kita dah narrow down tadi sampai kepada remaja lelaki 16 tahun, Taman Medan sekolah harian, maka sekarang ni kita nak mencapah balik. Nak mencapah dalam arti kata kita nak mendatangkan sebanyak mungkin idea yang berkaitan dengan isu ni tadi. Baik, apakah ciri-ciri ataupun peraturan yang diperlukan untuk menjayakan satu sesi sumbangsaran yang bagus? Yang pertamanya ialah kita tangguhkan kritikan. Maknanya jangan criticize dulu. Apa kamu bagi pandangan macam ni, bagi idea macam ni? Kamu tak ingat ke dulu contoh lah gitu? Yang tu tangguh dulu. Berikan ruang yang seluas-luasnya, yang sebebas-bebasnya untuk semua orang menyampaikan idea. Dan pernah saya sebutkan pada hari Sabtu yang lepas bahawa dalam proses nak mendatangkan idea ni, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita boleh pelbagaikan orang yang berada dalam tim kita, itu adalah lebih baik. Dan boleh juga kalau kita dah ada tim, kita jemput beberapa orang yang tak berkaitan dengan agenda kita ni untuk join sama, kerana mereka juga boleh mendatangkan perspektif-perspektif yang segar. Jadi lebih pelbagai jenis orangnya, berkemungkinan untuk lebih banyak idea yang berkualiti yang akan keluar, kan. Jangan kita sejenis kita sajalah. Okay. Kemudian galakkan idea-idea yang liar. Saya sebut liar tu macam teruk sangat bunyi dia lah, tapi liar tu maksudnya whatever, apa sahaja yang difikirkan, keluarkan dan bebas. Katalah misalnya dalam perbincangan-perbincangan tu ada yang cadangkan supaya kita nak cari seorang pendakwah yang boleh main game, dan semasa dia main game itu dia menyampaikan maknanya mesej dia, nasihat-nasihat dia ketika dia buat streaming dia punya game tu, dia sampaikan benda tu. Mungkinlah contohnya. Dan bila idea macam tu dikeluarkan, mungkin ada orang rasa macam apa kejenis idea ni. Nanti dulu, jangan criticize idea tersebut, just bring in whatever comes to your mind, kan. Kemudian yang ketiganya, bina idea
di atas idea. Maksud idea di atas idea ni, kita elakkan daripada menggunakan perkataan atau, tapi kita cuba gunakan lebih banyak perkataan dan, supaya sebanyak mungkin idea-idea ini boleh digabungkan, boleh dicantumkan, boleh dibina di atasnya. Sebab bila kita fikir tentang tapi atau, maka dia akan macam tendang ni. Saya yakin tuan-tuan perempuan boleh menggambarkanlah, bila dalam mesyuarat, elakkan daripada di peringkat ideation ini banyak mengkritik idea, ya. Jadi perkataan yang pantang dia lah, antara perkataan pantang dia ialah tapi, atau macam mana kalau, maknanya tangguhkan dulu. Sebaliknya banyakkan dan. Okey, yang ini dan yang ini dengan yang ini bersama dengan yang ini. Jadi benda tu boleh memwujudkan persekitaran yang sihat untuk idea-idea tu dikeluarkan. Kemudian yang keempatnya, fokus kepada topik. Bila macam-macam idea masuk ni, kadang-kadang kita boleh tersasar. So kita perlukan kepada individu yang mengepalai meeting ni untuk maintain supaya kita fokus kepada topik dan jangan tersasar pergi ke benda lain lah. Seterusnya, ambil giliran untuk bercakap. Bila semua orang nak bercakap ni, ada orang yang akan suppress. Saya duduk dekat Finland ini, saya dapat tengok lah, ya, maknanya ada orang yang orang kata semua orang putih, orang barat kan, orang Eropah, tapi sebenarnya watak mereka berbeza-beza. Kalau dia itu adalah American ataupun dia itu British contohnya, generally mereka itu lebih agresif dalam mesyuarat. Mereka boleh bercakap tanpa menunggu giliran. Tetapi kalau dalam mesyuarat itu ada finish contohnya, saya tidak bermaksud untuk generalize, tapi ini benda yang kita agak biasa jumpa lah, at least dalam lingkungan kawan-kawan saya. Kalau finish itu, kalau orang bercakap pintas memintas ni, maka dia mungkin akan ambil decision untuk, okay, you guys continue to talk, I'm not going to cut any of you, I'll just stay here on my own, dan dia akan diam. Jadi kita tak nak lah benda macam tu. Maka dalam mesyuarat itu kita kena ambil giliran supaya semua orang dapat bercakap dan menyampaikan. Kemudian yang seterusnya juga, ini satu benda yang juga penting, masa cikgu-cikgu memikirkan tentang penyelesaian solution, seboleh mungkin cuba visualkan idea itu. Visualkan idea itu, it could be dalam bentuk gambar rajah, it could be dalam bentuk lakaran, it could be dalam bentuk poster, it could be dalam bentuk apa-apa sahaja yang boleh ditemui yang sifatnya adalah untuk menzahirkan idea yang disampaikan itu dalam bentuk visual. Benda itu boleh membantu untuk menjadikan idea-idea yang dikemukakan itu lebih kukuh. Dan ini sangat mencabar, kerana biasanya design thinking ni orang, bukan saya kata biasanya, kalau design thinking ini dipakai untuk menghasilkan produk, maka produk tu kita lebih mudah untuk visualkan dia dalam bentuk prototype. Kalau kita kata nak buat app, kita boleh nak buat apps contohnya, kita boleh gunakan cardboard yang sifatnya bentuk dia macam iPhone, dan kemudian kita tampal-tampalkan pada benda tu. Maknanya kita boleh create satu prototype yang murah, yang simple, tapi boleh menjelaskan macam mana fungsi dia, apa yang kita maksudkan dengan idea kita. Tapi kalau sekiranya design thinking ini kita pakai untuk problem solving dalam situasi yang nak menghasilkan servis, yang nak menghasilkan satu penyelesaian yang sifatnya bukan berbentuk produk yang tangible, maka agak mencabar. Maka visualkan itu mungkin dalam bentuk mind map, visual tu mungkin dalam bentuk kita katakan apa-apalah, ya, gambar rajah yang boleh membantu untuk menzahirkan idea berkenaan. Dan di peringkat brainstorming ini juga, kita utamakan kuantiti berbanding dengan kualiti. Jadi biarlah sebanyak mungkin, jangan difikirkan sangat pandangan-pandangan ni bagus tak bagus ke apa ke, dari segi kualiti tu utamakan kuantiti. Bring in as many as possible idea agar brainstorming itu dapat, orang kata, mencapai tahap yang optimum, insya-Allah. Okey. Seterusnya,
bila kita dah ada banyak idea ni, slide yang 1-2 terakhir lah, tak banyak dah yang berbaki. Bila kita dah ada banyak idea ni tadi, idea-idea ni bagus kalau sekiranya boleh dituliskan pada sticky note dan kita tampalkan kan. Jadi kita boleh kelompokkan idea. Maksud dia daripada 30 pendapat yang dikemukakan tadi, ada tak pattern-pattern tertentu yang menjadikan idea ni duduk dalam satu kategori, idea ni duduk dalam satu kategori, idea ni duduk dalam kategori yang seterusnya. Jadi kita cuba kelompokkan dan seterusnya kita undi idea pilihan. Kenapa saya berikan penekanan panjang lebar tentang ideation dan juga define semasa seminar hari Sabtu dulu, sebab yang itu yang paling susah nak buat. Bila sampai kepada peringkat ni yang saya cadangkan ni, macam mana nak ideation tadi, sebenarnya benda ini tuan-tuan dan puan-puan ada pelbagai kemahiran dan ada macam-macam cara untuk ianya dilakukan, dan benda-benda ni adalah benda-benda yang common sense. Saya cuma ingatkan sahaja agar 2-3 benda cuba elakkan ketika mengadakan mesyuarat, supaya kita tidak mensisiakan potensi yang ada dalam mesyuarat tersebut. Ada kesalahan ejaan saya, undi idea pilihan, kemudian bincangkan hasil undian. Misalnya daripada 30 setelah dikelompokkan kepada 5, daripada 5 ini kita undi satu grup, kumpulan satu punya undian berapa, katalah ini dapat 10, yang ni dapat 3, yang ni dapat 7, dan kita bincangkan kenapa yang ini ramai, kenapa yang ini banyak, adakah kerana dia menarik, adakah ia kerana orang kata benda ni lebih doable, lebih boleh dibuat. Cuba kita fahamkan kenapa kita semua memilih. Dari segi undian tu, nak pakai Mentimeter boleh kan, dan juga apa-apa cara yang lain lah. Dan akhirnya hadkan kepada beberapa idea secara munasabah. Let's say daripada 5 grup ataupun 6 kategori kelompok idea tadi, mungkin kita narrow down dia kepada 3, dan 3 ni adalah 3 yang paling boleh dibuat untuk mengatasi masalah remaja sibuk main game, social media, sehingga menjejaskan pembelajaran dan persekolahan mereka yang kita bincangkan di awal tadi. Okey. Kemudian bila kita dah narrow down dan kita nak decide, okey, sekarang ni kita nak terjemahkan 3 idea terakhir yang dipilih tadi sebagai satu bentuk solusi. Berikan tajuk kepada idea anda. Ya, katalah idea anda tu ialah satu kempen mingguan bla 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 bla. Apa dia? Ataupun penyelesaian anda ialah mewujudkan sekumpulan guru yang berempati terhadap remaja ketagihan game ini. Maknanya kita mewujudkan satu unit di sekolah terdiri daripada 4 orang guru yang mahir tentang game dan bersedia untuk memainkan peranan mendekati pelajar-pelajar yang ada masalah-masalah macam ni. Katalah begitu, tajukkan apa solusi kita tu, berikan tajuk dia. Kemudian rumuskan idea itu kepada satu ayat. Semua benda ni adalah common sense yang sifatnya adalah untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan agar tidak merewang, tetapi something yang kita boleh pegang kan, yang boleh kita laksanakan benda ni tadi. Terangkan bagaimana idea anda boleh diusahakan. Kemudian namakan mereka yang terbabit, sama ada mereka yang nak membangunkan idea tu ataupun yang nak menggunakannya. Kemudian orang-orang yang terbabit di dalam pembentukan idea tersebut dan orang-orang yang akan menggunakan idea tersebut, apa nilai yang mereka akan dapat. Contohnya 4 orang cikgu yang akan terbabit di dalam mewujudkan unit istimewa ini. Cikgu-cikgu tu apa value yang mereka akan dapat. Value itu it could be insentif keuangan, it could be CV mereka, it could be untuk kepuasan diri mereka kerana mereka ni adalah good Samaritan. Good Samaritan maknanya orang yang sentiasa fikir apa benda baik yang mereka boleh buat, orang yang concern tentang remaja, orang yang suka tolong remaja selesaikan masalah mereka. Apakah nilai
yang akan diperolehi oleh guru yang terbabit dan pelajar yang mendapat manfaat daripada solusi yang nak dilakukan tadi. Dan soalan-soalan, cabaran-cabaran yang timbul dalam perbincangan ketika benda ni buat, senaraikan agar ianya boleh dikerjakan bersama. Jadi itulah lebih kurangnya beberapa saranan saya di peringkat ideation, basically untuk memudahkan, untuk merumuskan semua benda yang telah disebutkan tadi. Kesimpulannya ialah perbincangan hendaklah sifatnya membuka ruang yang seluas-luasnya kepada semua jenis idea untuk masuk. Jangan risau, jangan susah hati. Kalau sekiranya ada idea yang tak senonoh ke, ada idea yang tak masuk akal ke, bawa sahaja masuk ke dalam dan kemudian proses ia dengan sebaik-baiknya. Jadi itulah lebih kurangnya kalau boleh saya katakan peringkat ketiga di dalam design service ini, iaitu ideation, yang mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian tadi mencambahkan fikiran tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru untuk memikirkan apa kelainan yang boleh berlaku selepas ini apabila design thinking proses ini diambil kira untuk memperbaiki cara kita berinteraksi dengan masalah. InsyaAllah saya berpandangan bahawa mungkin homework yang lebih banyak perlu diusahakan oleh kita semua, kerana dia merupakan satu paradigm shifting yang besar, ialah di peringkat yang awal tadi, iaitu di peringkat memahami masalah dan mentakrifkan masalah. Itulah cabaran yang paling besar. Ada satu pepatah Arab, bukan pepatah Arab, sebenarnya benda tu daripada pepatah Yunan, tetapi saya mengetahuinya di dalam bahasa Arab. Dia kata al-bidayatu nisfu syai', ya, permulaan adalah merupakan separuh daripada sesuatu perkara. Meaning that kalau kita dah dapat cover permulaan dia, maka halfway dah pun selesai. Jadi kalau kita nak menyelesaikan masalah, kita dapat selesaikan bahagian permulaan dia, dan permulaannya ialah empathy, untuk memahami masalah sesempurna mungkin, dan yang keduanya untuk mentakrifkan masalah itu dengan baik dan decide sebenarnya masalah tu kena kat siapa sebenarnya yang bermasalah dalam masalah tersebut, dan separuh daripadanya sudah pun selesai, insya-Allah. Jadi saya juga ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang ada berkongsikan nota, maklum balas, feedback, reflection masing-masing daripada program hari Sabtu dulu. Saya membacanya satu persatu dan amatlah besarnya rasa gembira di hati kalau sekiranya apa yang dibincangkan pada hari Sabtu hari itu telah dapat sedikit sebanyak meyakinkan cikgu-cikgu bahawa untuk kita husnuzon, ya, berbaik sangka, untuk kita memahami benda-benda tu, kita dapat tool dia untuk buat benda tu. Kadang-kadang kita kata kita kena husnuzon, kita kena baik sangka, tapi cara nak baik sangka tu, alat untuk baik sangka itu tak ada, dan bila tidak ada tu kita struggle. Tetapi tuan-tuan puan-puan, fahamlah selepas ini bahawa design thinking inilah yang berada di belakang Google, yang berada di belakang Apple, yang berada di belakang produk-produk gegasi di dunia ini yang mendapat perhatian begitu banyak. Contohnya Facebook. Kenapa ramai sangat orang pakai Facebook? Kenapa ramai sangat orang pakai Snapchat? Kenapa ramai sangat orang pakai Instagram? Jadi proses untuk menghasilkan produk Apple contohnya, untuk menghasilkan produk untuk menghasilkan produk-produk Google adalah melalui proses design thinking. Maknanya mereka study apa sebenarnya yang manusia perlukan, apa masalah yang mereka hadapi, apa sebenarnya yang membelenggu kehidupan mereka, dan daripada masalah itu datang idea untuk mereka mencipta satu produk, dan produk itu menyelesaikan masalah ni tadi. Jadi hendaklah seboleh-bolehnya apabila kita ini yang ada macam-macam benda, terutamanya bagi orang Islam,
yang ada Islam, ada Al-Quran, ada hadis Nabi SAW, benda-benda sumber yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak dapat diketengahkan sebagai sesuatu yang relevan untuk dipakai oleh masyarakat kalau kita tidak dapat identify sebenarnya apa yang masyarakat perlukan, apa kesusahan mereka, apa masalah yang mereka hadapi. Dan apatah lagi kalau kita implementasikan hal ini kepada sekolah, kepada pendidikan, yang mana orientasi umum yang ada selama ini ialah sekolah adalah tempat di mana pelajar-pelajar datang untuk belajar dan memenuhi apa yang telah disediakan untuk mereka. Kita tidak mendengar apa sebenarnya yang mereka hadapi, apa yang bermakna kepada mereka, apa yang mereka harap mereka dapat daripada sekolah. Of course lah, kita bersedia ke nak dengar benda ni, sebab kalau kita buka telinga kita untuk membuka ruang kepada remaja-remaja ni, kepada pelajar-pelajar ni untuk menyatakan apa yang mereka nak, mungkin kita akan pecah kepala kan. Mungkin kita akan tersedar bahawa sebenarnya sekolah kita ni tak relevan, sebab tu budak-budak mengantuk, sebab tu budak-budak bosan datang ke sekolah kerana mereka belajar something yang tidak ada makna kepada mereka. So akhirnya dia berbaliklah kepada diri kita. Seikhlas manakah kita mahu membantu untuk mengubah keadaan? Kalau sikap kita adalah sikap kita cikgu, kita mewakili kurikulum yang dimandatkan, kita merupakan executor kepada silibus yang telah ditetapkan, maka tugas budak-budak adalah untuk follow apa yang kita dah setkan. Mungkin design thinking ini tidak bermanfaat kepada kita kerana kita tidak ada sebarang interest untuk memahami kenapa, bagaimana, apakah yang boleh dibuat untuk memperbaiki keadaan. Tapi kalau kita memang mahu melakukan sesuatu untuk menjadikan pembelajaran itu meaningful, maka mungkin ada cara lain yang diperlukan untuk mengubah sikap dan juga pemikiran kita dalam menawarkan solusi. Ketika tahun 2014-2015, semasa saya diamanahkan untuk mengubah konsep sekolah kami, Khalifah Model School Secondary khususnya, maka proses empathy yang dibuat terhadap remaja-remaja, terhadap murid-murid sekolah pada masa tersebut memahamkan kepada saya bahawa ada benda-benda yang hilang daripada sekolah. Jadi kalau sekiranya sekolah Khalifah mahu berbeza daripada umumnya sekolah-sekolah yang sedia ada, maka kena ambil kira keperluan-keperluan pelajar-pelajar ni. Contohnya, kami dapati bahawa pelajar-pelajar attention span mereka rendah. Attention span rendah maknanya komitmen mereka terhadap satu perkara itu untuk tempoh setahun adalah something yang rumit. Bayangkan kalau sekiranya satu subjek diajar oleh seorang cikgu yang pelajar-pelajar tak suka, maka kalaulah tempoh engagement itu setahun, maka daripada bulan Januari, Februari lagi budak-budak dah macam setahun nak menghadap benda ni. Jadi kami ubah benda tu, kami jadikan sistem di sekolah kami itu daripada tahunan kepada semester. Maka subjek-subjek dipecahkan kepada unit yang lebih kecil supaya bila pelajar attach dengan satu subjek, komitmen mereka adalah selama 4 bulan rather than 8 bulan, 10 bulan sepanjang tahun. Maka kalau misalnya cikgu tak berapa best pun, mereka boleh menanggungnya, boleh sabar, sebab it's only for 4 months. Lepas 4 months nanti akan ada perubahan yang berlaku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita dapati juga bahawa pelajar-pelajar datang ke sekolah, kerja mereka ialah untuk fulfill apa yang telah ditetapkan ke atas mereka. Jadi mereka tak ada ownership, mereka tidak ada hak milik ke atas pembelajaran mereka. Sedangkan yang belajar tu ialah mereka, kan? Bukan mak bapak yang membayar yuran, bukan cikgu yang mengajar, tapi budak-budak yang belajar itu sebenarnya yang paling, orang kata, penting lah dalam proses persekolahan tu. Maka untuk meningkatkan ownership,
supaya mereka boleh masukkan objektif peribadi mereka. Kita tahu bila kita belajar learning sciences, sumber motivasi yang paling besar dalam sains pembelajaran adalah personal goal. Macam mana nak masukkan personal goal ke dalam pembelajaran kalau sekiranya pelajar tidak mempunyai sebarang hak untuk dimasukkan objektif mereka. Mereka tak ada hak untuk membawa masuk objektif peribadi. Mereka cuma perlu datang untuk memenuhi objektif yang ditetapkan oleh sekolah, oleh kementerian contohnya. Jadi kita ambil kira benda tu. Maka apa yang kita buat ialah kita telah mainkan jadual sekolah supaya para pelajar boleh pilih subjek apa yang mereka nak belajar. Contohnya untuk slot pukul 9 hingga 9.50, pelajar ada dua option. Dia boleh ambil subjek ni, dia boleh ambil subjek ni. So pelajar nak ambil subjek mana? Kami tak mampu untuk bagi mereka 4 option ya, kerana jumlah guru yang terhad, jumlah kemudahan yang terbatas. Tapi 2 kita boleh buat. Maka bila kita berikan 2 option, dalam bahasa mudahnya, pelajar sendiri yang create timetable mereka. Pelajar sendiri yang pilih subjek mereka. Kira-kira macam kat universiti lah. Tapi akhirnya sebenarnya pelajar akan ambil, boleh kata, semua subjek itu. Tapi oleh kerana mereka yang create timetable, maka mereka tak rasa yang mereka dipaksa untuk ambil subjek itu. Sebaliknya itu adalah pilihan mereka. Maka ownership mereka ke atas subjek itu dapat ditingkatkan. Jadi ada banyak lagi perkara yang kami dengar, keluhan pelajar, masalah pelajar. Bukan hanya pelajar sekolah kami, tapi saya juga pergi ke sekolah-sekolah lain dalam tempoh lebih kurang 10 tahun. Saya berceramah, saya buat program dengan pelajar-pelajar daripada sekolah harian kepada sekolah berasrama penuh elit, kepada sekolah biasa, sekolah bandar, sekolah kampung, sekolah pondok, sekolah agama rakyat, sekolah kerajaan negeri. Maka saya mendengar apa masalah-masalah yang pelajar-pelajar ni hadapi, dan itulah yang saya cuba gunakan untuk mengubah suai pembelajaran di sekolah kami. Dan salah satu juga daripada benda yang kami masukkan adalah pembelajaran berasaskan pengalaman, experiential education. Dan experiential education ni ada banyak, tapi kami bangunkan experiential learning di dalam satu semester khusus. Kita ada satu semester yang tak ada kelas, satu semester yang tak ada akademik, tak ada subjek-subjek di sekolah, tetapi pelajar-pelajar memilih untuk pergi ke ladang, untuk pergi backpacking, untuk pergi ke industri, untuk pergi ke macam-macam aktiviti, pergi ke Indonesia, pergi ke Kampuchea. Sifatnya adalah untuk mereka itu belajar melalui pengalaman, dan kemudian membuat reflection ke atas nilai pembelajaran di dalam pengalaman mereka ni tadi. So itu adalah akibat daripada kita membuka ruang untuk mendengar masalah remaja dengan tujuan yang sama, satu saja, iaitu akhirnya agar persekolahan mereka adalah persekolahan yang meaningful. Itulah yang kita harapkan. Sebab bila dia meaningful, barulah dia engage, barulah dia akan ingat, barulah dia akan membawa apa yang dia belajar itu ke dalam kehidupannya selepas dia meninggalkan persekolahan. Jadi empathize, seek first to understand bukanlah merupakan benda yang semudah kita mengungkapkannya, but it is a critical, vital and very much needed start for us to interact with problem and to think about solution in the next level of processes kan yang ada dekat hadapan, insyaAllah. Jadi saya kira sekadar itu sajalah ya pada malam ini, perkongsian, walaupun tak adalah apa-apa sangat. Serba sedikitnya adalah untuk menambahkan semangat kepada kita semua untuk terus belajar. InsyaAllah depan-depan nanti kita tengoklah apa-apa lagi perkongsian, kita boleh recall, kita refresh balik. Saya pun tak naklah aktif sangat dekat grup tu sebab tuan-tuan perempuan ada kehidupan masing-masing kan. Ada orang kata benda yang sudah cukup menyibukkan masing-masing. Tak perlulah untuk saya ni menyibuk pula dalam kehidupan tuan-tuan perempuan. Sikit-sikit hantar komen, sikit-sikit bagi something ke. Saya continue di Facebook page My Learning Journey,
facebook.com/Hasrizal Abdul Jamil. Di situlah dalam kebanyakan keadaan saya berkongsi. Tapi untuk dalam grup mungkin daripada semasa ke semasa, insya-Allah. Ada sebarang soalan ke? Kalau sekiranya ada, boleh tuliskan di sini ataupun saya respon kemudian selepas sesi live ini berakhir, kan. Terima kasih. Ada yang daripada Sabah, ada daripada Terengganu, Cikgu Baharudin daripada Ipoh, Puan Zalina daripada Melaka pun ada, ya. Jangan membuat andaian, empathize. Okeylah, ya, ada serba sedikit. So thank you so much. Salam ukhuwah daripada saya di Oulu, Finland. Dekat luar ni tengah snow lebat. InsyaAllah bila dah habis sesi ni, barulah kepala saya dapat berehat. Esok pagi insyaAllah kami sekeluarga, saya dan anak-anak akan naik kereta api selama 6 jam daripada Oulu ni ke Helsinki, dan daripada Helsinki kami akan terbang ke Prague di Republik Czech untuk bercuti pada cuti musim sejuk ni. Ya, ada cuti lebih kurang dalam 10 hari lagi sebelum sekolah buka balik bulan Januari nanti. Kami ambil lah peluang untuk bercuti seisi keluarga. So saya dan anak-anak datang daripada Finland, manakala isteri saya pula akan terbang daripada Ireland, dan kami akan berjumpa di Prague di Republik Czech beberapa hari di sana. Kemudian daripada Prague kami akan ke Vienna, Austria, beberapa hari di sana, dan daripada Austria tu juga plannya nak pergi ke Slovakia. Semuanya lebih kurang dalam 1 minggu sebelum balik semula ke Finland. Kalau orang kata ish, jalan jauh-jauh ni, kami hari itulah orang tulis kat Facebook, dekat Instagram saya, kami cuti kat Taiping je, kan. Saya kalau boleh cuti kat Taiping lagi saya happy, kan. Tapi Taiping itu is something yang terlalu mahal untuk kami sekeluarga. Jadi oleh kerana tak mampu nak bercuti di Taiping, maka kami bercutilah di Republik Czech, kami bercutilah di Vienna, Austria dan juga di Slovakia yang lebih dekat dengan tempat kami ni lah, insyaAllah. Thank you so much. Buku apa yang Ustaz suggest, nanti saya upload dekat grup. Sebenarnya saya dah upload awal dulu, tapi mungkin tuan-tuan dan puan tak perasan, iaitu Design Thinking for Educators. Benda tu percuma, ya, dihasilkan oleh IDEO, company yang develop Design Thinking ni. Dia adalah khas untuk cikgu-cikgu. Jadi saya boleh post semula nanti dokumen tersebut, dan tuan-tuan dan puan semak-semak lah apa-apa yang boleh dipakai. Dan kalau ada video-video yang saya rasa simple dan memudahkan tuan-tuan dan puan untuk menambahkan kepahaman tentang Design Thinking ni, saya akan share daripada semasa-semasa di dalam grup kita, insyaAllah. Jadi terima kasih. Selamat selamat tahun baru 2020. Wow, kan? Teringat kecil-kecil dulu nyanyi lagu Wawasan 2020, kan. Dah pun menghampiri, tak tahulah sempat menyawa ke tidak, tahun 2020 ni. Jadi selamat memulakan sesi persekolahan baru bagi guru-guru, bagi ibu bapa, dan ala kuliahnya kita semua teruskanlah usaha kita bersama, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Okey, ada soalan tanya, Ustaz, saya nak tanya, design thinking ada tak kaitan dengan critical thinking? Design thinking adalah merupakan satu form of critical thinking, tetapi critical thinking itu adalah lebih luas, ya, lebih broad. Manakala design thinking adalah satu mindset yang kritikal dalam menganalisis masalah dan menghasilkan solution. So critical thinking adalah teraplikasi dalam pelbagai aspek, tetapi design thinking ni adalah berorientasi untuk mencipta solusi, untuk mencipta penyelesaian dan menjawab masalah. Jadi dia adalah dua benda yang overlapping each other lah. Tapi kalau kita sebut critical thinking is very broad, tapi kalau kita sebut design thinking, then dia ada specific definition dan specific processes yang membabitkan, kita katakan define, empathize, define, ideate, kemudian prototype, dan kemudian test, dan kemudian check balik. So dia ada sekelompok proses yang
spesifik lah bila kita kata design thinking. Tapi critical thinking adalah something yang lebih luas, dia punya maksudnya itu tadi kan, insyaAllah. Jadi sekadar itu sajalah. Okay, kalau ada soalan-soalan boleh type lagi, tapi nanti saya respon selepas sesi live ini berakhir. Kena masak, kena mengemas rumah, dan kena bersiap, insyaAllah. Okay, thank you so much kepada 20 orang, 23, 25 orang yang dapat bersama pada malam ini. Selamat berehat. Kita bertemu lagi dalam sesi-sesi yang akan datang. Salam ukhuwah, salam persahabatan daripada saya. Wabillahi hidayati wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I can talk now.